Minggu lepas kita melalui ayat mana orang-orang perangai manusia ni bila dia lepas daripada bahaya bencana, maka dia sombong, dia mendapat nikmat sesudah lepas daripada bahaya, dia menjadi sombong. Sekarang pula perangai manusia umumnya, yang lepas tu mungkin kepada orang musyrik. Yang ini kata ulama, ini perangai manusia ni bukan untuk orang musyrik, umum semua manusia, kecuali mereka yang di dunia Allah SWT. Termasuk kita tak? Termasuk kita. Perangai ini ada pada kita tak? Tak tahu lah tuan-tuan, tapi kalau saya tengok diri saya ada pada perangai ini. Jadi Allah datang, Allah turunkan Al-Quran nak address kita punya perangai kita punya sifat kita ada pada kita. Jangan self-denial lah. Kita menafikan ini bukan apa juga. Kita tak dapat apa-apa manfaat daripada Quran. Dan ini ditujukan kepada aku. Macam ulama kan, ayat-ayat neraka semua dia cakap dia. Ini ditujukan kepada aku. Ini ditujukan apa yang dia takut bila baca Al-Quran. Dia rasa bila ayat-ayat neraka dia ditujukan kepada dia. Ayat syurga dia kata ayat syurga orang lain lah. Ayat neraka ni ditujukan kepada dia. Mereka, cara mereka dapat ambil manfaat. Peringatan kita rasakan ditujukan kepada kita, kita ambil peringatan. Kalau kita tak rasa ditujukan kepada kita tak ambil peringatan. Ini bukan aku, semua bukan aku. Yang mana aku bidadari dia, yang bidadari syurga, rumah 3 maligai besar itu aku punya. Yang lain semua orang punya. Yang bukan cara dia betul-betul. Ulama ditujukan kepada semua orang, semua manusia. Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada al-insan. Di sini namanya ada alif lam al-insan. Jadi alif lam dalam Al-Quran ni dia ada makna-makna. Satu, kalau al-insan orang tertentu, al-insan orang tertentu. Jadi kadang Allah turunkan ayat ni terhadap Abu Jahal, Allah punya al-insan juga, tapi orang tertentu. Di sini alif lam lil jins. Alif lam di sini menunjukkan jenis manusia. Siapa yang jenis dia manusia, siapa yang manusia lah. Jenis dia jenis manusia, mana dia juga. Maka ayat ini menerangkan perangai mereka. Umumnya manusia macam itulah. Apabila kami kurniakan nikmat kepada mereka. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat kesihatan. Kesihatan ni suatu nikmat. Kesihatan. Nikmat apa lagi? Nikmat kesenangan, rezeki, mewah. Apa saja nikmat? Nikmat masa, nikmat ini semua nikmat-nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada manusia. Sihat, nikmat sihat, nikmat mewah. Kalau orang tu dapat semualah dia kata dia kaya, niaga dia bagus, atau kerja dia kaki besar, setiap bulan buat balik income 20-30 ribu, ada rumah besar, kaya, sihat pun sihat. Semualah nikmat yang diberi kepada dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata manusia ni bila dapat nikmat a'rada wa na'a bijanibi. Dia a'rada, dia berpaling. Dia berpaling serta dia menjauhkan diri dari apa? Dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersyukur apa tuan-tuan? Bersyukur itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita nikmat itu, kita kena gunakan nikmat itu menurut cara pemberi nikmat itu. Dia orang bagi kita jam, kita tak pakai lah, kita tak tepi lah. Syukur tak?
Kita kata terima kasihlah awak bagi jam ni mesti mahal ni awak bagi saya murahnya hati awak, kita puji dia. Lepas tu dia tak tepi tu, tak pakai. Okey tak? Kita ucap terima kasih pun orang tu kecil hati juga kan. Apa bagi jam dia tak pakai, dia tak tepi tu. Jadi itu bersyukur tak? Itu tak berterima kasih lah. Mereka tak berterima kasih, kita tak bagi jam dia tak pakai jam tu, dia tak tepi dia. Kan betul tak kan? Orang bagi baju, luar, tak pakai, letak je. Contohnya bagi kain lagi kan. Tapi stok kain banyak kan, 30-40 pun tak. Saya tak pakai kain kan. Saya tak pakai kain, pakai seluar je. Jadi memang tak pakai kain. Dia tetap stok lagi banyak. Ada nak bawa banyak kan. Takkan ada yang nak pakai kain kan. Pakai kan. Mana pakai. Pergi masjid, tantang pun ada pakai, tak pakai, tak pakai. Dia benda lain, kain baju. Kain berapa banyak kita ada kat rumah. Kadang banyak betul kain. Berkotak-kotak dalam kotak semua. Tak bersyukur betul. Apa nak buat? Kalau bagi kita kain, kita pakai. Satu kain dah cukup lah tu. Kain nak buat apa? Jadi itu bersyukur kan. Jadi kalau seorang itu dapat nikmat daripada Allah, nikmat sihat, cara dia bersyukur, gunakan kesihatan dia itulah untuk mentaati Allah SWT. Allah bagi kesihatan untuk dia taat kepada Allah SWT. Allah bagi dia rezeki, kemewahan untuk dia untuk dia taat kepada Allah. Bantulah dengan dapat rezeki banyak ni, bantu orang yang susah, bantu orang itu dia rezeki. Semuanya end of the day, kata ulama, apa yang Allah beri kita nak kena gunakan. Itu cara bersyukur tu. Cara bersyukur adalah menggunakan nikmat yang Allah SWT berikan untuk mentaati dia. Itu yang Allah minta daripada kita untuk bersyukur. Kita kata Allah SWT kata qalilan min ibadiy syakur. Amat sedikit daripada hamba tu bersyukur. Sedikit kan orang yang bersyukur. Tahu bagi kita nikmat mata sihat, kita gunakan bukan untuk taat kepada Allah. Telinga boleh dengar, bukan taat kepada Allah. Boleh berfikir, akan fikiran, hati kita tak lakukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Kaki sihat semua kadang dia gunakan bukan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi dia berpaling daripada taat kepada Allah SWT. Ramai orang-orang yang senang ramai kalau orang yang senang dia lupa Allah. Kalau lagi teruk orang susah dia lupa Allah. Sepatutnya dia punya keadaan begitu, dia miskin, dia sakit, ini sepatutnya lah kondisi dia tu lah. Dia ingat Allah SWT, makin lupa lagi. Ini dah berteruk macam orang miskin yang sombong. Dia dah miskin, sombong pula, tak kena tempat. Kalau orang kaya yang sombong, okey tak? Okey lah. Dia orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong pula. Allah Akbar. Kita kan orang miskin yang tak nak dekatkan diri kepada Allah. Awak tak rasa tak dapat dua-dua. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Hidup buat apa lagi teruk lagi. At least yang si kaya tu kalau dia tak dekatkan diri dengan Allah, dia dapat dunia. Okey jugalah okey juga dia dapat dunia. Yang awak ni dah lah miskin, dunia tak ada, akhirat lah miskin agama dan miskin dunia, miskin agama. Allah Akbar. Kadang dia tak tahu lagi bertujuh lah Allah SWT. Kita tak tahu kepada dalam tahap dia miskin lah. Dia perlu berhajat kepada Allah SWT. Tak miskin tak solat pula, tak miskin tak pergi masjid, tak miskin tak pergi. Ini betul. Macam mana kalau ayat ni Allah cakap kami beri nikmat. Jadi pula yang tak ada nikmat pun tak. Agaknya kalau dia kaya dia cakaplah dia susah, dia tak ingat Allah. Agaknya kalau dia kaya macam mana? Lagilah 2 kali ni petang tambah lagi lupa Allah SWT. Miskin dia kalau dia kaya lagi dia lupa Allah SWT. Miskin tak ingat, kaya miskin tak ingat. Ini jenis manusia teruk sekali lah. Ini umumnya. Sebab itu jarang kita lihat orang macam itu
Ya, biasanya orang kalau nanti Allah cerita lah. Dia kena kesusahan aja dia akan kembali kepada Allah. Normal orang macam itu. Ini normal lah orang yang biasa-biasa macam itu. Kalau orang yang miskin dia tak ingat Allah, ini abnormal lah. Ini tak normal lah. Memang jarang kita jumpa orang macam itu. Jadi Allah SWT janibi, dia jauhkan diri dia daripada Allah SWT. Dia tenggelamlah dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan yang sementara ni kepada dia. Dia tenggelam. Wa idza massahu syarr, apabila dia ditimpa kesusahan, syarr, apa saja keburukan, apa dia? Sakit lah. Senang je tadi, sihat kan? Ini sakit pula. Dah bagus. Tadi sakit pula. Bila manusia ni lah, apabila dia tiba-tiba sakit, satu syarr ni sakit. Dia tahu apa? Miskin lah, kemiskinan. Dia jatuh miskin ke apa. Kadang orang miskin ni dia tak selalu miskin, kadang kita pun boleh jatuh juga. Meniaga tak baik ke apa, kena bawa kerja. Tak kerja dah bawa bagus, besok kena retrench, company tutup. Awak tak ada kerja, pucat kau ke? Ada kan kalau retrenchment ni sekarang kena bawa kerja ni. Jangan main-main. Aku nak buat apa ni lepas ni? Nak kerja apa, nak apply kerja bukan besok boleh dapat. Orang apply kerja berbulan-bulan. Budak kadang setahun dia dah graduate, apply kerja, mana ada kerja? Tak dapat kerja setahun, dah graduate. Ada satu graduate science 3 tahun, 2 tahun tak ada kerja. 2 tahun. Kawan saya lah, padahal dia cikgu juga. Graduate science, pada dia cikgu je lah. 2-3 tahun tak ada kerja. Jadi ni pula tak ada kerja, sekali kena retrench sudah, kena berhenti pula. Dengan usia dia, kalau usia 40 lebih, 50 lebih, mana nak cari kerja? Company pun dia tengok dah ni, usia dengan dia tak ada kemahiran ke apa, dia tak ada. Polis, polis dia boleh buat apa lepas tu? Lepas jadi polis, ada tak? Bekas polis, kerja polis. Polis kan, tak ada kemahiran, dia jadi polis, apa dia nak apply kan? Boleh, lancar security je. Dia mahir tu. Mana lagi dia nak masuk polis punya kemahiran ni? Workforce mana dia nak masuk? Dia ada jadi security. Tak ada rasa sergeant ke, inspector ke apa. Tak nak jadi security je. Security kat bekas polis. Jadi contohlah kalau kena berhenti je. Itu satu kita kata kesusahan. Fadu du'ain arid, maka dia berdoa merayu dengan panjang lebar. Betul dia kembali kepada Allah SWT. Ini kita dah senang lupa Allah, bila susah baru nak ingat Allah. Ini manusia biasa ni. Kita sihat kan, lupa Allah, sihat. Bila sakit aja baru Allah baru nak doa. Allah maafini fi badani, Allah maafini fi, Allah mashfini, Allah mashfini. Sihat ada doa, ya Allah sihatkanlah badan saya. Betul-betul doa, tak ada lupa nak doa, nak minta. Kalau dah ada rezeki ada. Banyak duit, banyak simpanan, banyak rezeki, banyak. Tak ada nak minta kepada Allah. Minta apa ni? Minta rezeki tak ada. Bila kocek dah kosong aja barulah minta. Kocek penuh, kita minta kepada Allah SWT. Biasa manusia kita, dia senang, ada senang kita senang, kita maksud lagi, dah senang, dah kaya raya, tapi doa, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berkatilah rezeki aku, ya Allah. Tak ada, doa dah lain pula. Lain punya doa rezeki dah dapat kan, dah dapat, nak doa apa? Tak dapat lah. Ya Allah tak ada anak, ya Allah berilah aku anak, ya Allah. Dah dapat anak, dia doa lagi tak? Anak tak ada, aku dah dapat. Dah dapat anak, dan nak kahwin semua, tak dapat jodoh, betul ni ya. Mohon jodoh. Dah dapat jodoh, stop lah. Biasa manusia ni gitulah. Dia dah dapat dia rezeki, dia dah kaya, stop. Dia nak sihat, tak ada sakit. dah ada sakit bini semua. Dah baik, dah tak doa lagi. Dah tak doa. Jadi boleh tak hanya gitu? Tak boleh lah. Kita mesti doa dalam masa senang
Susah yang cakap lah, susah tak payah nak ajar orang berdoa. Kalau orang ni susah, dalam keadaan susah, itulah orang yang tak normal dia tak berdoa. Tapi biasanya manusia ni dengan kerajaan macam anak-anak kita sekarang ni tak ada apa-apa, nak dekat exam, nak dekat keputusan, siap dengan tahajud. Tak payah kejut dia. Subuh nak kerja susah, bila nak dekat exam tahajud mana solat tahajud. Apa ni, lampu terbuka ni, ada ni semua, berapa ni, dah bangun semua. Biasalah budak ni, keputusan SPM lari. Tak, saya ada 6 anak, keputusan SPM lari je, malam tu, pagi tu pagi tu dia dah bangun. Bangun bukan tu subuh, untuk tahajud. Wah, pagi dah bangun untuk tahajud, mohon keputusan yang baik. Itu biasa Jadi kata ulama, kita kena mohon kepada Allah SWT masa senang. Masa senang kita mohon Allah afiatkan diri. Boleh dah afiat, tak kita masih mohon lagi. Dah senang, mohon rezeki, mohon kepada Allah SWT rezeki walaupun senang. Kalau kita ingat Allah dalam kita masa senang, Allah SWT akan dalam hadis yang Allah SWT akan ingat kita dalam masa kita susah. Jadi masa senang pun sama juga. Orang mukmin senang ke susah ke, dia sama je dia punya doa. Dia punya doa, dia punya itu sama je. Ini yang saya cakap, perangai kita ni Nabi ajar kita doa-doa ni semua bukan ni masa susah kau pakai gunakan doa ni, masa senang tak perlu, mana ada. Zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkan pada badanku. Masa kita sakit ke masa kita sihat? Sihat kan? Sihat kita doa kepada Allah SWT. Kalau dah sakit makin kita banyak lagi. Tapi masa senang kita doa. Masa senang banyak imam-imam kita tengok doa, doa hati yang halal, doa rezeki yang baik, ini semua tak kaya, tapi dia minta juga, dia minta kepada Allah SWT. Jadi apa sajalah kekayaan, kemewahan, bagi dekat kesihatan, masa senang, masa susah, dua-dua kena minta kepada Allah SWT. Jangan, yelah, tapi bagus jugalah dia masa susah dia kembali kepada Allah. Itu hikmah dia, Allah beri dia kesusahan supaya dia kembali kepada Allah SWT. Okey jugalah, dia half lah kita kata, separuh je lah dia punya point dia dapat, separuh masa susah je, tapi masa senang dia lupa Allah SWT. Kita nak dua-dua sekali. Setiap masa lah senangnya kan, setiap masa apa pun kita minta kepada Allah SWT. Macam apa orang panggil, anticipate pre-anticipate kita belum susah lagi, kita belum sakit lagi, tapi kita dah berdoa kepada Allah, standby kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi itulah kata ulama, sepatutnya macam itu. Jangan jadi orang macam ni, bila dia senang dia lupa Allah SWT, susah baru dia kembali pada Allah SWT. Baguslah kalau dia kembali, tapi dia kembali sekejap aja. Covid punya time tuan-tuan, orang kembali kepada Allah SWT, Masya Allah. Depan mata saya sendiri tuan-tuan, bila dia kena Covid je, dia datang surau dia gini, dia Ustaz doakan saja lah Ustaz gini sampai datang subuh sampai gini. Wah, dia tanya ajaib betul, subuh dia datang semua kan, hari kita doa gini, lepas tu dah baik. Biasalah Covid berapa kan, 2 minggu ke apa, lepas tu dah baik, hilang tak nampak lagi, sampai sekarang tak nampak lagi. Jadi macam kita, bila Covid je orang boleh nangis. Ada seorang tu cerita dengan saya, dia kena Covid, dia dalam quarantine, dalam bilik, dia tiap malam menangis, dia hidup ini, dia kembali kepada Allah SWT. Tak tahulah, lepas tu saya tak tanya, lepas tu dia itu pun tak tanya, tapi dia akan dia nangis, dia tak malam menangis, dia mohon kepada Allah, itu biasalah, itu biasa bukan apa orang hebat sampai ni boleh solat menangis. Siapa pun dalam kesusahan menangis, kita pun dalam kesusahan kita boleh menangis. Tapi yang selepas post kita cakap post kesusahan, selepas kesusahan, selepas penderitaan, Allah nak tengok macam mana dia
Allah bagi nikmat aja lupa pula. Itu manusia, kebiasaannya manusia macam gitu. Jadi Allah dah terangkan dengan kita, besok jangan kita buat perangai macam ini juga. Allah dah bagi kita tahu ini perangai umumnya manusia. Di dunia ini manusia ni jangan jadi macam gini. Itu tak pengajaran bagi kita.